Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, datuk-datuk, nenek-nenek yang saya hormati sekalian, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, makcik-makcik, dan juga sekalian yang menonton YouTube saya pada hari ini. Hari ini tadi saya nak menceritakan bab apa ni? Yang ni kita kena percaya pada barang-barang yang gaib. Barang-barang yang gaib ni tadi bukan kata Allah saja gaib. Allah yang kita sembah tu gaib. Jin gaib, setan gaib, iblis gaib. Banyaklah benda-benda yang gaib. Jadi kita nak percaya tadi macam mana yang kata jin, iblis, hantu, setan yang gaib. Yalah memang mereka gaib. Kita tak nampak. Kita tak nampak dengan mata kasar kan. Kita kira tadi mereka gaib lah kan. Jadi Allah yang kita sembah pun gaib juga. Bukan kata ternyata. Cerita saja. Ternyata. Tapi pada hakikatnya dia juga yang gaib. Jadi ditakuti kita sembah tadi. Kita nak sembah Allah. Tetapi kita sembah setan itu. Kita buat iblis, jin, setan semua kita bawa pergi pada Allah. Maka sembah kita batal. Batal pasal apa tadi? Dia kata wahdahu syarikalah. Jangan disekutukan baginya. Jadi jangan disekutu. Tadi kita dah faham lah kan. Kita dengar Pak Imam, Pak Haji semua duk cakap jangan sekutu tu macam mana. Kita dah tahu lah kan. Tak apa betul. Kita boleh pakai itu cakap. Tak payah Wahyu cakap. Itu cakap kita boleh pakai lah. Yang kita duk belajar sekarang tadi, Wahyu dia cakap. Wahyu yang cakap tu bukan apa. Apa yang kita sangka tak betul tadi, benda tu betul. Apa yang kita sangka betul tadi, benda tu tak betul. Jadi macam tu. Itu Wahyu memberi khabar pada tok guru saya tadi. Macam ni cerita dia gini. Yang mana tak betul, dia tunjuk ya. Dia bukan tunjuk apa, dia tunjuk yang mana kita punya pandangan kita, huraian kita tadi tak betul. Dia tulis pun betul je. Bukan kata ni semua Wahyu cakap sampai tinggi gunung, tak ada. Dia cakap apa yang selama ni kita tak betul saja. Kita macam-macam hal lah kita buat kat dunia tadi. Pasal kita dah tak tahu siapa nak tunjuk pada kita jalan. Jalan nak menuju ke akhirat. Jalan nak menuju ke akhirat ni banyak orang tunjuk. Bukan orang tak tunjuk. Orang tunjuk berlambak. Tapi tak sampai tempat dia. Dia cakap betul ya akhirat. Dia cakap begitu, dia cakap begitu. Semua betul. Tapi waktu antara kita dengan Allah, bicara kita dengan Allah saja. Sama ada cakap kita tadi sampai pada tumpuan pada sasaran dia atau tidak. Itu saja. Ini yang Nabi tunjuk. Bukan Nabi tunjuk semua. Kalau Nabi tunjuk semua, tak payah turun Quran. Betul tak? Saudara fikir. Itu pasal saya kata tadi. Ini Nabi punya perkabaran tadi. Memang saya cakap tadi, satu dunia. Baru saya seorang. Saya nama usuk ni. Seorang. Baru seorang. Jangan saudara-saudara terkejut. Apa ni? Dia itu tengok pun tak senonoh ya. Bila dapat perkabaran ni. Apa? Dia ingat dia apa ni? Dan dunia dia seorang. Memang betul saya cakap. Saya seorang. Sumpah demi Allah saya cakap. Saya seorang. Itu pun kalau nak percaya. Percaya tak percaya. Tutup video. Tidak. Atau nak pergi mana pergi. Tapi kalau percaya tadi, tengok, dengar saya cakap betul tak betul. Setelah saudara-saudara fikir tadi yang saya duk kata Wahyu, perkabaran daripada Wahyu tadi. Ini saya cakap saja, saya tak buka kitab lagi. Satu hari nanti, mungkin besok lusa ke itu, saya buka kitab lah. Macam mana cerita yang kata Wahyu turun tadi. Wahyu cakap tadi. Wahyu punya penyampaian tadi pada kita tadi macam mana. Saya buka kitab itu, saya ambil rakam semua, saudara baca. Tak payah saya baca, saudara baca. Apa yang tak betul sikit, saya tegur ya. Dalam saudara baca, saudara balik fikir. Katakanlah, dia cakap tadi macam... sini ada satu sikit contoh lah kan. Contoh yang kata Wahyu cakap ni tadi.
Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh memegang hukum. Tu dia kata tadi. Dia kata disuruh kita memegang hukum. Hukum tu apa siapa? Hukum tu kita. Kita kena tolak. Contoh saya tunjuk macam ni lah. Kudrat artinya kuasa. Berkuasa. Kita berkuasa lah. Kita angkat tu, kita buat kerja tu, tetap disuruh kita tolak benda-benda macam tu. Bukan dia suruh tolak tu. Dia suruh kita tolak benda yang tegah tadi. Yang boleh menjahanamkan kita punya tenaga tadi. Kita kena tolak. Itu dia kata ditolak tadi. Ibarat satu contoh, satu tunjuk. Itu saya kata tadi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh memegang hukum. Dari itu kita mesti pegang hukum. Salah satu tunjuk. Saya tunjuk yang kata Rasulullah punya perkabaran ni tadi. Sedangkan Nabi pakai hukum. Hukum tadi, hukum tolak. Itu dia kata hukum. Itu pasal dia kata, tiap-tiap sifat yang berdiri pada zat yang wajib wujud, mewajib baginya suatu hukum. Ada. Saudara beli kat kedai, semua ada. Tapi hukum tu kita nak pakai macam mana? Kita nak hukum sesuatu tu, apa yang kita nak hukum? Kita tak tahu. Maka Nabi beritahu kat sini, engkau fikir tak macam mana? Kita napi bukan? Kemudian baru kita cakap. Kita dah napi dah tadi. Kita dah tolak dah tadi. Tolak tadi napi. Hukum tadi kita pegang. Meletakkan sesuatu tadi, aku tolak. Napi tadi, benda yang dihukum pun kena tolak. Ibarat contoh begitu. Jadi kita kata, tiap-tiap sifat makni yang berdiri pada zat yang wajib wujud, mewajibkan baginya suatu hukum. Tujuh tu kena pakai hukum. Bukan kata satu sifat je kata sifat samak yang pakai hukum. Tak ada. Tujuh tu kena pakai hukum. Kuasa dia, kehendak dia, ilmu dia, hidup dia, kata dia, dengar dia, pandang dia. Semua kena jaga hukum. Macam kata, okey, kita terpandang kata tai lembu lah kata tadi kan. Tai lembu. Kita terpandang. Kita jangan pandang lagi sekali dah. Kita tolak. Tak boleh pandangan kita. Tu dia kata jaga hukum tadi. Tu dia katakan jaga hukum. Benar. Takkan kita pandang tai lembu kot. Tak apalah tai babi lah kita pandang tadi. Kita kena tolak. Tolak tadi mana kita tak pandang. Kita tak pandang benda tu. Tu dia katakan jaga hukum. Yang saya duduk terpekau, saya duduk cakap antara lepas tadi. Hukum tu apa? Ini bos saya bang. Hukum tadi tolak. Sebab Allah Ta'ala ada hukum dah. Jangan pandang tai babi. Pasal apa tadi? Pasal itu saya tak bisa cara pandang kan. Okey. Yang dia kata tadi, sedangkan Rasulullah memegang hukum. Sedangkan kita pula tadi tak mau pegang hukum. Itu dia kata tadi, kita ada hukum tu ada kat kita dah. Tapi kita tak hukum yang benar tu. Saya tak mau cerita yang kotok-kotok lah kan. Cerita kita pandang ni apa nama Cina sembelih babi ke apa, kita tolak. Bila kita tolak tadi, benda tu gambar dia tak ambil. Bila gambar, makni ambil gambar, maknanya tukang tulis. Tu dia kata makni dengan maknanya dia ibarat kata tadi macam belakang tangan, depan tangan. Dia sekawan, dia sejiwa. Mana pi, mana makni pi, dia mesti ada. Dia tukang tulis. Ibarat kata tadi lah. Saya tak cerita lah bab sini, bab cepat-cepat saya cerita tu dah. Mungkin saya ulang sikit-sikit lagi lah kan. Yang mana yang tak faham tadi, saya bagi tahu. Itu dia kata kita pegang hukum. Baik, kita berhenti berhukum. Salah satu contohnya kita perkabaran Nabi. Nabi beritahu orang tadi. Kita hafazkan itu mesti cukup nafi dan asbat. Engkau salah. Bila kita hafazkan itu mesti ada pening dan ustaz. Bila kita hafazkan ni ilmu tadi, kita mesti apa tadi? Mesti cukup nafi dan asbat. Engkau salah. Bila kita hafazkan, bukan hafal hafazkan. Bila kita hafazkan, kita mesti ada pening dan ustaz. Ustaz tadi macam mana tahu lah kan. Cakap pening kita tahu lah cakap dia kan. Mana kita ada pening dan ustaz. Tengok benda ni, tak boleh tengok. Allah tegah. Tolak pandangan kita. Tolak makni tadi. Makni jaga hukum ni. Yang nak jaga hukum makni, makna ya ada tukang tulis ya. Makna ada kerja senang ya. Duk tay kaki tulis ya. Ibarat begitulah kan. Jadi itu pasal kita yang Nabi bagi tahu perkabaran tadi macam ini.
Mengucap dua kalimah syahadat sakit urat perut. Orang yang mengucap dua kalimah syahadat tadi, mengucap la ilaha illallah tadi, sakit urat perut dia. Bukan dia cakap urat perut dan sakit, urat perut kita sakit. Sebab kita nak ucap tadi, Allah tadi kita nak ucap. Ni saya menceritakan kata perkabaran Nabi tegur tadi. Sakit urat perut, membukakan kalimah tauhid. Apabila kita tak jaga Nabi je kan, kita buka dah kalimah tauhid. Kalimah tauhid ada pintu dah, ada macam pintu tu. Buka tutup, buka tutup. Kita buka kalimah tauhid ada. Kita tutup kalimah tauhid ada. Ya? Okey. Saya cerita sikit ni kat sini yang kata Nabi tegur tadi. Astaghfirullah, hukum dulu. Tidak hukum mana boleh. Kita kata astaghfirullah tadi, kita kena jaga hukum dulu. Baru kita sebut. Itu dia kata pantang larang tadi. Sini pantang larang cukup banyak, bukan kena sikit lah. Tetapi kita dah kenal, kita dah belajar tadi. Baru kita tahu, oh ini rupanya hukum. Ini rupanya undang lah. Macam gitu, kita kata astaghfirullahaladzim pun kita kena jaga hukum. Hukum satu hari saya beritahu lah kan. Lah saya tak beritahu je lah. Saya cakap umum kosong lah dulu. Hukum dulu, tidak hukum mana boleh. La ilaha illallah dijadikan main-main. Engkau zaman menduakan Allah Ta'ala. Bila kita kata la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah, la ilaha, ini bukan perkataan main-main. Kita dengar orang duk beratib lepas sembahyang 33 kali, macam-macam lah kan, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Yang setengah tadi dia zikir lah bahari tu. Apa nak buat tadi? Kita kata la ilaha illallah tadi, perkataan tu beritahu pada kita tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kita duk kata tu pasal apa? Ini yang kata perkabaran Nabi Abang tadi. Hang tolonglah. Hang tolong, jangan ucap benda tu. Oi, kita tengok dalam Quran, dalam Al-Quran mengatakan, hendaklah kita ingat Allah tu, jangan putus-putus. Sayyidina Ali ke Sayyidina Umar, saya lupa dah baca dalam kitab kan. Seandainya satu kelipan mata aku, dia kata macam mana? Satu kelipan mata aku, kalau aku lupa memuji nama Tuhanku, aku hukum diri aku fasik. Sayyidina Ali ke Sayyidina apa tau? Tapi saya baca, saya tak ingat. Banyak kan, saya tak ingat. Memang saya tak ingat. Saya dah rapah kapal ni kan. Benar-benar saya tak ingat. Tahu tak Sayyidina Ali tu kawan Nabi lah. Seandainya aku jumpa kalimah tauhid ni tadi, kalau aku tak sebut dia, ataupun kalau aku lupa dia, kalau aku lupa tak lah, aku hukum diri aku fasik. Dia hukum diri dia fasik. Bukan kata Allah Ta'ala hukum, tak. Dia sendiri hukum. Sampai macam gitu kalimah la ilaha illallah. Saya buka dengan saudara terang-terang. Cuba saudara tengok. La ilaha illallah. Dia kata apa? Tiada Tuhan yang disembah hanya Allah. Yang kita nak sebut la ilaha illallah. Alhamdulillah, segala puji tentu. Segala puji tahu tak alhamdulillah. Alhamdulillah siapa? Alhamdulillah siapa? Alhamdulillah tu dia. Lillah tu kita. Yang kita nak sebut pasal apa? Tak nak kena mengenal. Memang Nabi bagi tahu dalam kitab. Ketika dia jadi Nabi, masa tu dia boleh dapat wahyu lagi tau. Dia katalah, ni banyak kita lepas sembahyang kita zikir ni 400 kali ke, 33 kali ke, 45 kali ke. Hati. Orang semua hati. Memang betul. Dia cakap. Tetapi 33 kali itu tadi macam mana cerita dia? 33 kali. Itu pasal nak tafsirkan tadi. Macam mana dia kata ketiga? Macam mana dia kata puluh? Macam mana dia kata kali? Jangan kita lepas sembahyang kita kata la ilaha illallah, la ilaha, sampai beratus kali, sampai subuh kita buat kerja. Anak bini kita tak tengok. Kita buat kerja tu ya. Jadi adakah cakap kita tadi betul? Ini Nabi tegur. Nabi beritahu pada kita. Saya baca tapi saya hari ni saya tak rakam lah terus kan. Saya baca sendiri sikit lebih kurang ya. Ahli sunnah wal jemaah tersusun terhimpun Nabi dan Asbat. Kalau kita nak kata kita ahli sunnah wal jemaah tadi,
Kita ni ahli sunnah wal jemaah. Yang dikatakan kita ni tadi ahli sunnah wal jemaah. Ahli tadi orang yang mengikut sunnah Nabi. Wal jemaah. Ramai. Ahli sunnah wal jemaah. Saya apa ahli sunnah wal jemaah? Tapi saya pergi rumah saudara, Assalamualaikum, saudara tulis lah, tuk, saya potong. Jangan tekut, saya cakap macam ni. Hari ini sudah ada Islam. Kita tengok dia apa nama, di Iran, Islam juga. Tengok di Syria, Islam juga. Pakistan, Islam juga. Tapi dia nak main bunuh kita, dia bagi Assalamualaikum. Kita ingat Assalamualaikum orang Islam. Tulis, cap, pedang sampai kat leher, mati kita tujuh orang tu. Islam semua boleh menjelma. Tu saya cakap, saya mengagung tidak, tetapi saya tetap agung ini ilmu. Saya tetap agungnya. Walaupun saya mati sekalipun, saya tetap agung ini ilmu. Sebab saya tahu betul teguran daripada Rasulullah. Saudara fikir, saya cakap, akan datang. Ini ilmu yang saudara tuntut dengan saya. Yang kalau saudara menuntut lah kan, fikir pelan-pelan, tuntut. 20 tahun lagi saya bagi jangka masa 20 tahun lagi lah. Mungkin tak sampai 20 tahun. Hara Malaysia kita, hara. Assalamualaikum, cas dia potong. Kita ingat dia orang Islam. Hindu sama juga. Sebab apa? Ucapan kita dah bagi kat depan dah. Segala ucapan, segala kitab, segala apa, semua kita bagi kat depan dah. Tinggal dapat kanjung kita ya. Hindu memang masa Assalamualaikum dia macam itu. Takkan kita tak jawab. Nak jawab kan? Elok tulis ya, pang dia bagi. Assalamualaikum yang pasal saja. Ini saya cakap Assalamualaikum yang pasal lah. Cuba saudara fikir yang dekat Indonesia punya YouTube tu, dahsyat-dahsyat macam tu. Saya tak marah kerajaan apa. Kerajaan open semua. Okey, boleh bercakap, boleh apa semua. Depa boleh bertengkar, boleh apa semua dalam beragama. Depa lulus macam gitu. Tapi kita tak lulus. Kita cakap sikit, pak tangkap. Cakap sikit, pak tangkap. Apa dia? Tak salah, jauh sangat tu. Kita bagi mereka bercakap dulu. Macam mana. Sampai nak jadi gaduh, baru kita pergi bersabar. Kita panggil polis semua kan. Apa hal? Ini bercakap, dia tinggal patah, tangkap. Cakap, macam mana ilmu nak berkembang? Kalau ilmu betul, tadi tak boleh nak berkembang. Asyik nak tangkap ya. Mahkamah Syariah asyik nak berdakwah saja. Tak kena sikit dakwah, tak nak sikit dakwah. Itu je apa kerja ni? Macam mana Islam nak membangun? Macam mana ilmu amalan tauhid nak membangun? Amalan tauhid ni tadi, amalan tauhid yang saya ajak tadi, difardukan pada kita. Bukan kita main, dah fardu dah. Memang kita kena tuntut. Cubalah saudara fikir tengok. Saya tak salahkan kerajaan. Tapi yang dia tangkap tu. Ni hampir orang ni tengok. Apa cerita? Panggil damai. Apa cerita? Hamai kat rumah aku. Kita sembang. Minum kopi. Kita sembang. Kalau tiap-tiap satu cakap saya ni, tiap-tiap satu perkabaran yang saya tunjuk dengan saudara ni, kalau salah, saya sanggup lihat saya dipotong. Demi kerana agama. Saya sanggup. Saya tak macam orang lain. Saya cakap mesti saya buatnya. Nampak saya macam ni, tapi maruah saya tinggi. Setelah saya dapat ini ilmu. Masa saya dapat ini ilmu, memang maruah saya hancur, bocah habis. Nak cerita dengan saudara sikit-sikit yang nak cerita kita perkabaran yang Nabi tegur pada kita tadi. Saya baca lagi sikit Hakikat masing-masing jaga. Ada dua bahagi. Engkau fikir apa barang itu? Engkau semua sudah tahu. Hakikat nyawa dia beritahu. Hakikat Nabi dan Rasul, Nabi dan Asbat. Bila kita Nabi, kita menolak tadi, itu hakikat Nabi dan Rasul. Kalau kita semayang saja tanpa Nabi, tanpa apa semua, tu saya cakap lah, tak baca jam. Baik, kita baca lagi. Hakikat Nabi dan Rasul, Nabi Asbat. Semayang hakikat itu, ya, bagi Nabi dan Rasul. Semayang hakikat tadi, bagi Nabi dan Rasul. Nabi lain, Rasul lain. Saudara nak faham. Macam di zaman-zaman 1400 tahun dulu lah kan. Nabi sebelum umur dia 40 tahun. Apa orang buat, bercara apa semua, dia turun. Allah perhati ya.
Apa yang tak betul? Balik bawah lah. Allah bagi kata-kata WhatsApp lah, lebih kurang macam itulah. Bukan barang beritahu pada dia. Dia dah cakap ni. Oh, nak try balik tak boleh. Orang ramai dah umum ni. Yang dia cakap tadi. Nak try balik macam mana? Pelan-pelan. Itu pasal kata tadi. Apa ni Cik Usop mengajak ada wahyu sampai pula. Wahyu selain pada Nabi. Tak, wahyu Nabi. Wahyu Nabi yang cakap ni tadi. Tapi kita nak tengok yang dia cakap ni tadi. Betul tak betul? Yang kata wahyu tu datang pada Nabi. Ini yang saya nak baca lebih kurang bagi saudara-saudara fikir dan dengar tengok. Betul tak betul? Jaga baik-baik Hasan. Barang itu. Orang mukmin, orang yang pegang hukum nafi dan asbat. Orang mukmin, bukan cakap orang Islam. Dia cakap orang Islam. Dia cakap orang mukmin. Tu Nabi cakap. Orang mukmin. Kita bercakap orang Islam ya. Itu Nabi dia tengok. Orang mukmin, orang yang memegang hukum nafi dan asbat. Tahu hakikat Nabi? Dia tanya. Dia tahu. Kita tahu tak hakikat Nabi? Nur Muhammad. Nur Muhammad tu lain. Nabi lain. Muhammad bin Abdullah lain. Ada tiga lapis itu. Itu pasal masa Nabi bagi tahu dalam risalah dia tadi, itu buat, ini buat dapat pahala, ini buat tak boleh, ini. Itu Nabi punya cerita. Bila dia angkat jadi rasul, cerita tu sudah tak ada stop semua. Baru dia berbisik-bisik dengan Siti Khadijah. Masa dia dapat cara macam nak semayang. Berbisik-bisik, bukan kata cakap terang-terang, memang tak ada. Itu pasal kita nak faham agama tadi, kita nak faham. Oh, Nabi, sabda Nabi gini. Sabda Nabi. Sebelum dia jadi rasul. Yang kita nak ikut ni, yang dia jadi rasul punya. Dia jadi Nabi tu dia hebat betul lah. Jadi ini kita nak kenal. Mana satu Nabi, mana satu Muhammad, mana satu rasul. Baru kita ikut. Kita pilih, kita lerai. Oh, macam ni rupanya. Itu pasal kata Quran turun tak habis. Kau nak habis 2 Quran tak cukup. Allah Ta'ala, kita kena buat. Allah Ta'ala cakap Nabi terjemahkan pada kita. Nabi terjemah pada kita. Maka keluar hadis Nabi. Begini. Betul semua cakap. Tak nak kan. Tetapi dia cakap tadi dia dalam kias misal iktibar. Dia cakap kita dalam tiga maksud. Kias, misal, iktibar. Siapa pandai kias? Mai ke depan. Siapa pandai iktibar? Mai ke depan. Macam gitu cara dia. Kita menuntut bukan kita senang. Tapi kita dapat macam ni, kita senang lah kan. Senang tadi, senang bercakap. Tapi jaga main. Hang bercakap apa yang bercakap, hang mesti buktikan. Hang mesti nyatakan yang saya dah bercakap ni tadi. Saya mesti nyatakan kepada dunia ini. Bukan kata saya cakap, oh, macam gitu, macam ni, pakai macam gitu, macam ni. Oh, ini semua aku dah lawa lah. Aku dah orang hormat aku dah. Orang hormat hang pun, sebelum sampai keliang kubur lah. Dah habis tu, hang mampus hang pasal lah. Saya cakap saudara terang. Aku nak menampaikan barang yang tiada layak, barang yang tiada patut. Aku nak menafikan barang yang tiada patut. Kata Nabi tadi, aku nak kena tolak barang yang tiada patut. Allahu Akbar. Itu kamil mukamil. Asbat mengandungi nafi. Asbat mengandungi nafi. Itu bernama Nun Jinan yang maha mulia. Nabi punya Quran tu. Itu yang kata Nabi punya cakap tu. Saya cakap, saya tak, satu hari nanti saya letak kitab kat situ. Saya fokus kamera ambil gambar, saudara baca lah. Suruh nak salin, suruh nak apa, suruh buat lah. Saya tak kira saya halal dunia akhirat. Untuk saudara-saudara yang boleh membaca. Kalau saya nak baca lambat lah kan.
Mungkinlah saya baca dalam kesepulai, okey saya tutup. Sebab ini handset ni pun bukan boleh panjang sangat, bukan boleh sejam lebih. Tak lulus. Tak tahu tak mana dia perbuat, tak tahulah, tak lulus lah kan. Tak ada gambar saya pun. Dekat 10 gambar lah. Yang sudah rakam, yang masuk tenang keluar. Masuk tenang, tak dapat gambar. Ni saya dekat direct ni. Dekat setengah jam lah saya dekat. Saya kena tutup ni. Ni tak boleh masuk. Begitulah. Tak apa, tak lagi tersambung lagi. Apa yang nafikan, apa yang kamu asbatkan. Dia tanya balik kita. Apa yang kau nafikan, apa yang kau asbatkan. Ini Nabi tanya ni. Nabi tanya kita. Itu pasal saya cakap perkabaran ni, perkabaran Nabi. Cuba saudara selama ni tengok. Adakah orang Tok Haji, Tok Lebay nak tanya macam tu? Tak tanya. Lagi sakit kepala lagi ada. Lagi hang tanya, lagi sakit kepala. Ini dia tanya kita. Kerana Nabi sayang kita. Itu baru tanda Nabi sayang kita. Nabi potong serban bubuh nak timbang tadi. Ibarat begitulah. Wa nafilul haq wa asbatul haq. Apa hendak buat? Buatlah kerja. Naiklah saksi. Nabi beritahu tadi, buat kerja, naik saksi. Buat kerja pula, naik saksi pula, naik saksi lagi cerita pula. Berpuluh tahun duk cerita tu tak habis-habis. Saya belajar pun dekat-dekat 40 tahun lah kan. Kan? Saya simpan ilmu saja, saya simpan lebih kurang 35 tahun saya simpan. Ilmu yang saya dah menuntut dengan Tok Guru tadi lebih kurang 35 tahun. Tengoklah kitab dah kelai dah. Kelai tu buka semua habis dah. Asyik buka tutup. Bukan kita hari saya belajar kan. Ada kerja kita buat juga kan. Kita buat juga kerja kita tu saya makan kan. Tapi kita cari makan cara betul. Kita tak pilih. Dulu betul lah. Dulu masa 20 tahun saya tak semayang. Semua saya buat kerja. Alah. Berjudi ni 24 jam. Tidur tempat judi. Saya. Dan masa 20 tahun saya tak semayang tadi. Saya punya cari duit. Tak kaya-kaya sampai hari ni. Tak pernah terima kaya. Miskin lagi dah. Saya cerita saudara. Saya tak malu. Cerita kurangkan diri saya tak malu. Menunjukkan satu contoh pada saudara. Menunjukkan saya. Oh yang kita main mengajak agama. Dia bagus, dia warak tu. Daripada itu anak Pak Haji tu, dia kecil dia warak dah. Saya tak ada. Saya anak orang miskin. Saya bangsa Malabari. Malabari tau. Malabari tu yang mamak dia jadi anak. Lebih kurang macam tu lah. Malabari. Bapak saya dulu jual teh. Arwah bapak saya jual teh. Saya beritahu keturunan saya Malabari. Tapi dah cop dekat sini. Melayu tu Melayu. Saya pun tak kisah. Melayu lah. Tapi saya orang bangsa Malabari. Dah habis lah. Saya cerita abang saya. Okey. Tak apa. Apa macam Nabi? Sama-samalah sifat-sifat ketuhanan. Kuasa Allah, kudrat itu. Wujud, kidam, baka. Ada zat, sedia zat, kekal zat. Wafar'uha fis sama. Ni baru petikan hadis. Tak tahu hadis ke apa saya tak tahu kan. Bunyi dia macam gitulah. Wafar'uha fis sama. Kalau saudara faham makna, tulislah makna kan. Saya tak tahu makna dia kan. Baik. Basar tidak jauh ni dia beritahu. Nabi beritahu, hang jaga basar hang tu tak jauh tu. Kalau betul-betul cerita. Saya kena tunjuk sikit kat petang. Sebenarnya saya tak buka kat petang ni. Saya nak cerita dengan saudara lah. Cerita sikit lah kan. Lebih kurang setengah jam. Siapa saya tutup dulu. Sekejap lagi kita sambung balik.